Para jemaah sekalian, di antara tip ataupun cara-cara untuk kita merawati penyakit stres, penyakit susah hati ini, yang pertama, kita hendaklah memelihara solat fardu dan memperbanyakkan solat-solat sunat. Solat fardu wajib dijaga, jangan bermudah-mudah, dan solat sunat mesti dilakukan, jangan bermalas-malas. Sesungguhnya solat dapat memberikan ketenangan jiwa. Tunaikanlah kewajiban solat dengan sebaiknya, di samping melazimi salatul jamaah di masjid dan di surau. Sebab kalau kita rasa pening, kita pergi surau masjid, kita jumpa sahabat-sahabat, jumpa orang baik-baik, mungkin hak kita duduk mikir seorang tadi, kita boleh kongsi dengan sahabat, ataupun ustaz kita, imam kita tahu masalah kita, dia bertanya khabar, boleh meringankan sedikit bebanan. Walaupun kata orang bahu yang memikul tak sama dengan mata memandang, tapi sekurang-kurangnya ada sedikit perkongsian. Karena itu kata di ahli fikir, orang yang basah kena hujan, dia bukan setakat nak kita bagi payung kepada dia, tapi lebih lagi kalau kita juga basah sekali dengan dia, maknanya kita menjiwai kesejukan yang dia hadapi, itu lebih tinggi. Tapi jangan pula tolak payung, awak mari basah sekali lah, itu ibarat kata. Maka menjaga solat, meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan salat. Kenapa bis-sabri was-salah? Sabar dan salat dikembar sekali. Sebab orang yang sabar je orang yang boleh jaga salat. Lebih-lebih lagi, kalau kita nak didik anak-anak kita supaya solat, kita kena sabar. Kadang-kadang 5 kali kejut, angkat bangun bilik ni, dia gitu tidur bilik lain, tengok-tengok, ingat ambil wuduk dah, duduk selimut di tempat lain. Allahu Akbar. Sabar ibu bapa, mudah-mudahan dengan kita sabar, anak kita lekat solat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya solat itu amat berat untuk menunaikannya, melakukannya dengan sempurna, illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang betul-betul khusyuk, betul-betul tunduk pada Allah. Orang ini salat bagi dia manis. Sehingga baginda Nabi SAW mengatakan, ju'ilat qurratu 'aini fis salah. Nabi kata, Allah jadikan penenang mata hatiku dalam salat. Nabi kita bila berjalan dengan Bilal, bila dia penat, arihna biha ya Bilal, Bilal rehatkan kami dengan salat. Kita terbalik pula, bila kata masuk waktu salat, azad dah, nak marah pula. Sedangkan itulah waktu kita rehat, waktu kita cah bateri perhubungan kita dengan Allah. Yang kedua, kita memperbanyakkan amalan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Islam mementingkan ketenangan jiwa. Tiada cara yang terbaik untuk mendapatkannya melainkan mengajar diri sendiri agar sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Amalan zikir juga mampu memberikan ketenangan jiwa, sebagaimana jaminan Allah Azza wa Jalla dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman yang tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah, mengingati Allah. Ketahuilah dengan zikir itu hati tenteramlah hati manusia. Zikir yang paling baik, para jemaah, ambillah zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simple, mudah, ringkas, sahih makna dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk ambil zikir yang pelik-pelik, tak tahu mari mana, ataupun zikir-zikir yang tidak maksur, kadang-kadang mengandungi makna yang tidak jelas. Untuk langkah keselamatan, ambillah zikir-zikir yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antara buku zikir yang saya usahakan terjemahannya, iaitulah kitab Perisai Muslim. Kecil je, boleh masuk dalam poket untuk dibawa mana-mana. Sekarang kita telah masuk dalam handphone, tuan-tuan. Sudah ada Perisai Muslim itu untuk dibaca. Kalau nak yang besar sikit, mari malam ni kita baca pada malam Sabtu kuliah perdana kita di sini, iaitulah kitab Al-Azkarun Nawawi. Beli kitab, kita menadah untuk mendapat zikir-zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita hendaklah melazimi mendengar, membaca dan menghayati makna-makna Al-Quran. Waktu kita baca Quran, kita baca. Kita penat baca, kita buka pula dia punya alat-alat rakaman rekod yang ada di tangan kita ini. Semua ada Quran dalam tu. Dalam handphone kita ada Quran. Nak baca imam mana, imam Malaysia boleh, imam Mekah pun boleh. Yang pentingnya kena dengar. Dan juga kita kena menghayati makna Al-Quran, belajar tafsir, mengikuti kelas-kelas tadabbur Al-Quran. Al-Quran adalah penawar kepada manusia. Membaca Al-Quran memberikan ketenangan kepada pembacanya, dan sesiapa yang mendengar bacaannya, apatah lagi jika ayat-ayatnya dipahami, dihayati dan dijadikan panduan dalam kehidupan. Ini kerana Al-Quran merupakan sumber teragung dalam merungkai segala permasalahan manusia. Kerana itu berdampinglah dengan Al-Quran setiap hari. Yang keempat, kita hendaklah memperbanyakkan doa, memohon keampunan dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Doa juga adalah penghubung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah daripada Allah agar diberikan petunjuk dan jalan dalam menghadapi ujian kehidupan. Banyak doa-doa yang maksur, doa-doa tentang menghilangkan duka cita, menghilangkan stres, menghilangkan hutang, menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan kita daripada api neraka. Semua diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga boleh berdoa mengikut apa yang kita minta, yang kita nak. Dengan bahasa Melayu boleh, dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa orang putih pun boleh. Yang pentingnya berdoa. Yang kelima, kita hendaklah mendapatkan nasihat dan bimbingan dalam menyelesaikan masalah tekanan yang dihadapi. Berkongsilah masalah dengan mereka yang dipercayai dan dapat memberikan nasihat terbaik, seperti kaunselor berdaftar, agamawan, ustaz-ustaz yang ada kepakaran dalam bidang ini. Jangan duk cari hak pelik-pelik, asyik duk jajah air tawar dia je. Akhir sekali cerita pun entah mari di mana, kita mengatakan itu bukan rujukan. Dan juga jangan lupa ahli keluarga sendiri yang menjadi tempat kita meluahkan perasaan. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan rasa bebanan yang ditanggung, insya-Allah. Yang keenam, semua pihak yang berkaitan hendaklah turun padang bersama membantu menyelesaikan masalah-masalah yang melanda masyarakat, khususnya aspek keuangan, dan memastikan kebajikan mereka dijaga. Masyarakat juga perlu mengambil berat mengenai kehidupan saudara mara dan jiran tetangga, tanya kabar dia ada makan ke tidak. Bantulah mereka apa yang diperlukan sebagai tanda persaudaraan sesama insan, sebagai tanda ukhuwah Islam. Jika memerlukan bantuan dan termasuk dalam kategori asnaf, boleh memohon, boleh beri kepada mereka zakat, baitul mal, majlis agama dan lain-lain untuk membantu mereka. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita tengok di bawah masjid kita saja, jabatan pejabat zakat Majlis Agama Islam negeri juga telah mengeluarkan borang-borang bantuan persekolahan lah, bantuan sekolah agama, bantuan kepada asnaf. Semuanya ada hasil daripada apa yang tuan-tuan bayar kepada pusat zakat, mereka telah agihkan kepada orang yang berhak. Jadi para jemaah sekalian, itulah beberapa pesanan ataupun nasihat yang baik. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada terjebak dengan perangkap mainan syaitan yang membawa kepada stres, kemurungan dan juga membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik.